pagi semuanya. Terima kasih kerana anda mendengarkan kami di iRadio UUM Mentasi Minda anda. Terima kasih banyak untuk anda. Dan hari ini masih lagi bertemu dengan Fatih setiap hari Jumaat 10 hingga 11 pagi dalam segmen kita Fiqh Ibadat ABSP 3103. Modul ini adalah daripada Fakulti Sains Sosial Gunaan Open University Malaysia. Diharapkan anda terus setia sehingga jam 11 pagi nanti. Dan semestinya bersama dengan Fatin, tetamu undangan kita iaitu Profesor Madya Dr. Muhammad Yusuf Ahmad, timbalan dekan daripada Fakulti Sains Sosial Gunaan UUM. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sihat hari ini Ustaz ya? Alhamdulillah. Okey Ustaz, mungkin Ustaz boleh kongsikan sedikit tentang topik perbincangan kita pada minggu lepas, iaitu tentang solat jamaah. Silakan Ustaz. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan, guru-guru, guru pelatih dan pendengar sekalian, selamat berjumpa lagi dalam ruangan ini pada pagi ini. Mudah-mudahan dalam masa yang singkat ini dapat kita berbincang satu dua perkara berkaitan dengan modul kita ya. Baik, untuk pengetahuan ya, minggu lepas kan ada selang tak selang? Tak ada. Selang ya. Tuan-tuan, dalam perjumpaan minggu lepas kita telah membincangkan mengenai solat jamak. Jadi solat jamak kita tahulah kita menghimpunkan dua waktu dalam satu waktu, dua solat satu waktu. Dua solat dalam satu. Misalnya Zuhur dengan Asar dan juga Maghrib dengan Isyak. Yang kita bincang hari ini ialah tentang sebab-sebab yang membolehkan kita jamak. Biasanya bagi umumnya yang dikata solat jamaah ni kerana musafir. Itu kita tahu, semua orang tahu. Bila ada musafir tu maka kita harus jamak. Sebenarnya ada lagi apa dia? Orang sakit. Orang sakit, jadi dia boleh juga jamak sebab dia sakit. Nanti tak boleh nak sembahyang. Sekarang sembahyang siap-siap. Ataupun hari hujan. Misalnya sembahyang Maghrib tu hujan lebat sangat. Jadi kalau balik rumah tak datang dah. Jadi sembahyang siap-siap Maghrib dengan Isyak, kemudian balik kita datang masjid lagi. Ataupun adalah hajat. Hajat ni kita perhatikan sekarang ni, misalnya doktor nak buat pembedahan ya. Pembedahan tu makan masa berjam-jam kan, 5-6 jam. Jadi kalau tengah-tengah buat sembahyang Zuhur, lepas sembahyang Zuhur tengah-tengah buat pembedahan tak siap, lepas tu nak masuk asar nak mati kawan tu. Ya, jadi dia boleh terus. Jadi dia jamak, maknanya sembahyang Zuhur tu jamak siap-siap dengan asar. Jadi dia boleh kerja terus sampai ke Maghrib nanti. Itu di antara lah perkara-perkara yang boleh dilakukan. Antara sebab-sebab yang menyebabkan kita boleh melakukan solat apa yang kita ni, solat jamak. Cuma jamak ni ada dua, kita katakan jamak takdim dan jamak takhir. Kita juga bincang tentang syarat-syarat. Jamak takdim apa syaratnya? Misalnya syaratnya ya, dibawakan sembahyang yang kedua tu dalam waktu yang pertama kan. Jadi dia kena ikut tertib. Lepas sembahyang yang pertama terus sembahyang yang kedua dengan sembang-sembang. Kemudian dia niat nak menghimpunkan. Iaitu niat tu kena adalah, kalau tak niat dia tak jadi. Demikian juga dengan jamak takhir. Jamak takhir sebelum dia sembahyang, sebelum semasa waktu yang kedua, masa dalam waktu yang pertama dia kena niat dah. Kata sekarang ni kita tengah berjalan, sekarang kita dalam waktu Zuhur, kita niat aku nak sembahyang Zuhur dalam waktu yang kedua nanti. Kena niat masa itu. Kalau tak niat apa jadi? Dia terlepas waktu maka dia kena qada. Itu di antara perkara yang kita bincang dulu lah. Itu dia tentang perkara yang kita bincangkan pada minggu lepas. Okey, dan pada anda di luar sana yang mungkin ingin mendengar episod yang full ya Ustaz ya? Boleh pergi ke iCast kami. Klik saja iCast, dan kat situ anda boleh pilih lah Fakulti Sains Sosial Gunaan, Applied Social Sciences, dan anda pilih learning segment. Kat situ ada lihat Fiqh Ibadat. Klik saja, telah pun di-uploadkan di situ. Okey, dan Ustaz mungkin Ustaz boleh kongsikan tajuk perbincangan kita pada hari ini. Ya, tuan-tuan dan puan, hari ini kalau ikut modul, kita baca ikut modul kan. Jadi modul kita bertajuk solat Jumaat. Jumaat. Dia dalam topik yang ke-6 Ustaz. Ini topik kelima. Okey, insya-Allah kita akan kongsikan dengan bila lanjutlah berkenaan dengan solat Jumaat pada hari ini. Dan anda semua di luar sana jangan ke mana-mana, kena terus setia mendengarkan kami di iRadio UUM tentang solat Jumaat hari ini, hanya di iRadio UUM Mentasi Minda anda.
iRadio UUM Rentasi Minda anda. Terima kasih kerana setia mendengarkan kami di laman web kami iradio.oum.edu.my. Dan hari ini Fiqh Ibadat untuk siaran 24 Februari 2011 bersama Fatin dan juga Ustaz Yusof. Pada hari ini kita nak kongsikan dengan anda berkenaan dengan solat Jumaat. Jadi Ustaz terus kita kepada topik hari ini iaitu solat Jumaat. Mungkin Ustaz boleh kongsikan dengan kita tentang hukum solat Jumaat ni. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, solat Jumaat ni hukum dia wajib. Wajib ke atas orang lelaki. Wajib bagi orang yang bermustautin. Makna wajib kalau ditinggalkan berdosa. Jadi orang lelaki yang telah pun cukup umurnya, dah balik, tak boleh tinggal solat Jumaat. Dia mesti hadir, melainkan dia sakit. Mana kita tahu kata dia wajib? Ini berdasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dharul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Maknanya, wahai orang-orang yang beriman, apabila diserukan untuk sembahyang Jumaat ataupun diazankan untuk sembahyang Jumaat, maka bersegeralah untuk mengingati Allah. Mana bersegeralah pergi tempat Jumaat, wazarul bai', dan tinggalkan jual beli, tinggalkan pekerjaan-pekerjaan yang lain. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu lebih baik pada kamu kalau kamu tahu. Jadi kalau kamu duduk berniaga juga untuk dapat untung, tapi untung tu tak ada kebajikan, lebih baik tutup kedai, pergi sembahyang dulu, lepas sembahyang balik berniaga. Ini ialah perintah Allah Ta'ala dalam surah Jumaat. Boleh tengok surah Jumaat dalam Al-Quran, ada surah Jumaat. Jadi jangan katakan pensyariatannya ataupun hukumnya datang dari Al-Quran Al-Karim. Jadi kita boleh rojoklah. Okey, so itu dia tentang hukum solat Jumaat. Kita dah tahu dah. Solat wajib bagi mereka yang dah sempurna syarat-syarat lah. Mungkin Ustaz boleh kongsikan apakah syarat-syarat wajib Jumaat tu? Ya, baik. Syarat wajib Jumaat ni yang pertama orang Islam. Kalau orang bukan Islam dia tak wajib. Tapi dia nak pergi juga boleh. Boleh. Ada Ustaz yang hari tu ada pernah Ustaz cerita kan? Ya, apa nama, Prof Kal. Dia bekerja seni kan, fakulti bisnes. Dia ikut saya pergi sembahyang Jumaat beberapa kali. Dia belum Islami mana tu. Ikut Jumaat, saya tunjuk dia ni ambil wuduk, basuh gini, masuk dalam masjid. Maksudnya atas permintaan dia sendiri lah. Dia tengok, tak apalah, pergilah. Dia duduk ke sebelah saya. Saya kata ada apa saya buat, you buat. Dia buat semua. Tapi nak duduk dia kata sakit. Tak biasa duduk macam tu kan. Baik, mana orang bukan Islam dia sembahyang boleh, tapi tak sah lah. Tapi dia nak belajar tak apa. Saya tengok di apa nama, di Los Angeles, di apa dipanggil Islamic Center Los Angeles. Setiap hari Jumaat tu di belakang tu ada kerusi panjang. Selalunya tak kurang dari 3 orang lah. Akan ada orang yang bukan Islam duduk belakang nak tengok. Dia nak tahu. Tapi lepas beberapa minggu masuk Islam. Tu. Baik, yang pentingnya kita bincang rukun. Syarat wajib Jumaat tu mesti orang Islam. Yang keduanya orang Islam bukan semua, lelaki saja. Lelaki yang mana? Lelaki yang dah balik. Kalau lelaki yang budak-budak tak wajib. Tapi kalau dia pergi tak apa. Perempuan tak wajib. Kalau dia sembahyang macam mana? Mungkin okey je kot. Okey. Perempuan tak wajib Jumaat. Kalau dia pergi sembahyang Jumaat, boleh, bagus. Dia kena sembahyang Zuhur tak payah. Zuhur. Kena sembahyang. Tak payah. Tak payah. Kalau perempuan dah pergi sembahyang Jumaat, dia tak payah sembahyang Zuhur. Dan saya anjurkanlah kepada guru-guru perempuan, hanya guru agama. Masa saya mengajar di Muslim Melaya, saya selalu pesan guru-guru ni sebelum habis belajar ni sekurang-kurangnya 3 kali pergi sembahyang Jumaat. Bagi Masjid Negara pergi awal sikit, 11.30 dah pergi naik 2 atas. Jadi kalau guru ni tak pernah sembahyang Jumaat dan dia nak mengajar budak-budak sembahyang Jumaat, macam mana pula tu? Dia sendiri pun tak ada pengalaman kan. Budak lelaki yang kita mengajar tu, dia dah tiap minggu pergi sembahyang Jumaat. Kita nak mengajar dia, kita tak pernah pun. Jadi saya kata guru syorkan guru mesti sembahyang. Kau kata 3 kali sebelum habis dia belajar ni. Bagi ada pengalaman. Besok kita mengajar tentang Jumaat ni, mengajar dengan pengalaman, bukan mengajar baca buku. Teori saja. Teori saja. Jadi sekarang kita balik kepada hukumnya, syaratnya orang Islam yang lelaki, kemudian yang berakal ni yang tak gila lah, dan yang dah balik.
balik tu mana dah cukup umur. Kalau belum balik dia tak wajib, tapi ibu bapa kena anjurkan, kena suruh dia pergi. Sebab apa? Kalau belum balik dia tak belajar jemaah, itu dia balik dia memang tak sembahyang. Dia tak sembahyang sebab dia tidak dilatih. Sembahyang ni kena latih. Kalau tak latih memang tak buat, bukan sekat balik sampai tua lah tak sembahyang. Jadi bagi ibu bapa, anak-anak yang bawah 10 tahun tu mesti dia suruh dah pergi jemaah, pergi jemaah. Nanti dia balik dia dah tahulah kewajipan dia. Dia dah sembahyang pun, tak tertinggal satu pun. Itu dinamakan syarat. Jadi satu lagi, dah kita orang Islam, orang lelaki dah balik berakal orang yang tak gila. Satu lagi ialah yang tidak uzur. Kalau uzur tak payah. Yang tidak uzur, macam mana uzur? Katalah hari tu dia demam, tak boleh bangkit. Tak boleh bangkit, dia tak wajib lah jemaah. Tapi zuhur wajib. Maksudnya kalau orang yang uzur ni tidak pergi bersembahyang Jumaat, tapi zuhurnya mesti kena lakukan. Dan kalau boleh zuhur tu dibuat selepas orang Jumaat dah sudah dah habis. Jangan orang masuk waktu zuhur dia sembahyang, pergi sembahyang pula. Tak boleh, dia tunggu dulu sehingga orang dah habis Jumaat. Itu kalau orang yang tak pergilah. Kalau orang yang uzur tu maknanya dia memang tak boleh pergi, dia sakit lah kita kata. Tapi sakit yang dibenarkan pada syarak. Contohnya macam mana? Demam, kaki patah, tak boleh pergilah. Tapi kalau gunting kuku begitu luka sikit, aku tak boleh pergi Jumaat ni, luka sikit ni. Sikit sangat, janganlah kena tak mudarat apa-apa. Potong kuku berdarah sikit jari tu dah tak pergi Jumaat, kata luka tu tidak mudarat apa-apa. Ini kira memang tak boleh pergi sungguh. Uzur tu baru dimaafkan, dia tak payah pergilah. Jadi zuhur terus kena buat. Kemudian satu lagi, dia bermukim. Apa makna bermukim? Maksudnya menetap di kawasan tersebut. Di kawasan tersebut. Bermukim maknanya dia bukan musafir. Maksudnya orang musafir tak wajib Jumaat. Jadi dia boleh sembahyang zuhur. Jadi macam mana kita bermukim ni? Sekarang kita duduk di Kuala Lumpur ni, bermukim lah, tak pergi mana-mana pun. Atau kita duduk di kampung, di rumah kita, bermukim lah. Kalau kita sekarang ni hari Jumaat pagi ni, sekarang ni kita dalam perjalanan nak pergi ke mana? Pergi ke Perak ke Kedah ke Melaka ke Johor ke, dalam perjalanan. Walaupun jumpa beberapa buah masjid, kita tak singgah sembahyang pun tak apa. Tapi nak singgah sembahyang bagus, boleh. Sebab kita dapat fadilat sembahyang, kita boleh dengar khutbah. Tapi kalau tak mau sembahyang, tak apa, tak berdosa sebab kita dalam musafir. Sebab musafir tu diberi kemudahan. Nanti dia singgah di mana-mana, dia akan sembahyang qasar dan jamak, kan? Jadi musafir tak wajib Jumaat, walaupun dia orang Islam, walaupun dia orang lelaki. Yang wajib ialah orang yang tidak musafir. Yang tidak musafir tu yang menetap di satu tempat, itu dipanggil orang yang bermukim. Jadi syarat antaranya syarat wajib Jumaat ialah orang tu bermukim. Orang naik kapal tak wajib lah. Misalnya dia naik kapal zaman dulu tahun 60-an 70-an ke bawah, orang pergi ke Mekah naik kapal 15 hari. 15 hari. Di atas kapal tu ada masjid pun. Atas kapal tu boleh sembahyang jemaah. Tapi mereka tak wajib Jumaat. Sembahyang boleh, tapi tak wajib. Sebab apa? Tak wajib. Mereka bukan bermukim. Mereka dalam pelayaran. Istilah dia pelayaran. Musafir dengan kapal. Jadi orang tu tak wajib Jumaat. Tak wajib Jumaat. Itu dia Ustaz, syarat-syarat wajib Jumaat telah pun kita ketahui. Mungkin ada di luar sana terlepas pandang dan sebagainya. Boleh tanya. Untuk tanyakan soalan pun mungkin boleh Ustaz ya, melalui Facebook kami boleh tanyakan soalan. Okey Ustaz, kita berhenti rehat seketika. Kita kembali lagi selepas ini. Dan untuk anda di luar sana, jangan ke mana-mana, kena terus setia mendengarkan kami di iRadio OUM Melintasi Minda Anda. iRadio OUM Melintasi Minda Anda. Masih lagi bertemankan Fatin di sini dalam segmen Fiqh Ibadat yang kedua secara langsung di iRadio OUM bermula jam 10 pagi hingga 11 pagi. Dan tak lengkap kalau segmen Fiqh Ibadat secara Jumaat pagi ni Fatin tidak ditemani oleh tetamu. Pastinya tetamu Fatin Profesor Madya Dr. Muhammad Yusof Ahmad Sudi berkongsi tentang tajuk pada hari ini, iaitu bersesuaian dengan hari Jumaat tentang solat
Jumaat Ustaz ya. Ya. Okey, telah pun kita berkongsi dengan pendengar semua di luar sana berkenaan dengan hukum dan juga kita telah pun mengetahui tentang syarat-syarat wajib solat Jumaat. Mungkin ada pertanyaan ni Ustaz ya. Macam mana kalau dia sihat, macam tak ada alasan pun dia untuk tidak pergi sembahyang Jumaat, jadi macam mana dia punya hukum tu? Ya. Jadi hukum kita dah tahu tadi sebutkan, maknanya orang Islam tu wajib solat Jumaat. Bila dia tinggal berdosa ya, itu hukumnya. Tapi satu lagi dah yang masalah ni, bukan masalah. Memang masalah lah. Yang selalu ni kerap. Akibat dia Nabi SAW bersabda, man taraka salasa jumaatin mutawaliyat khatamallahu ala qalbih. Sesiapa yang tinggal Jumaat 3 kali berturut-turut tanpa uzur, ya, dia tinggal Jumaat tapi sebab Jumaat, sedangkan dia wajib Jumaat, dia tinggal 3 kali berturut-turut tanpa uzur, khatamallahu ala qalbih, Allah akan paterikan hatinya. Apa makna hati dipateri? Maknanya dia tak terbuka nak buat kebajikan. Itu cukup Dah ditutup. Jadi tutup tak apa, tutup ambil penutup boleh buka balik. Kalau pateri tak boleh buka lah, kan? Sebab tu saya nasihatkan lah ya, orang lelaki, kawan-kawan apa semua, murid-murid apa semua ni, jangan tinggal Jumaat, ya, sampai 3 kali berturut-turut. Kalau tertinggal satu tu, minggu depan tu cepat-cepatlah pergi, jangan tinggal 3 kali. Tinggal 3 kali, Nabi kata hati kita akan tertutup. Bila tertutup tu tak nampak jalan nak buat kebajikan. Bukan kebajikan saja, apa benda yang baik pun tak nampak. Jadi macam malas, solat pun malas, contohnya, pun malas. Contohlah orang lelaki dia kahwin. So dah kahwin, isteri dia ajak balik rumah mak mertua dia. Balik rumah mak mertua tu bagus, melawat orang tua. Dia kata balik seorang lah, aku tak pergi lah. Sebab apa? Sebab balik tu bagus, benda bagus dia tak nampak. Allah tutup. Kenapa Allah tutup? Sebab dia engkar. Engkar, dia tak tunaikan Jumaat sampai 3 kali. Kalau sekali tak pergi, ada alasan lah. Malas lah. Malas bukan alasan, tetapi ada ruang lagi. Tetap berdosa. Kalau tidak uzur tetap berdosa. Sekali pun berdosa, 2 kali pun berdosa, 3 kali lagi berdosa. Tapi kalau sampai 3 kali, akibat dia hati tertutup. Tertutup maknanya lepas pada tu dia tak nampak dah nak buat kebajikan. Apa saja kebajikan, nak tolong orang ke, nak derma ke, nak balik melawat orang tua-tua ke, dia tak jumpa. Maksudnya perkara-perkara yang baik tu tidak tergerak hati dia. Tak tergerak hati dia. Itu dia punya masalah. Bukan masalah, dia punya akibat. Sebab tu jangan tinggal seperti 3 kali. Jadi nak buka balik macam mana? Buka balik kena bertaubat sungguh-sungguh dengan Tuhan. Minta ampun kepada Tuhan. Minta ampun kepada Tuhan. Jadi bertobat sungguh-sungguh, berjanji tak akan buat lagi. Janji dengan Tuhan, aku nak jadi orang baik lepas benda ni. Allah terbuka hati itu, buatlah betul-betul, jangan tinggal lagi. Sebab tinggal lagi payahlah. Sebab saya pernah jumpa, memang orang tu memang tak sembahyang Jumaat. Itu kenapa? Apa alasan dia Ustaz ya? Alasan dia macam itulah. Masa muda-muda dulu dia tak sembahyang, dan dulu kat masjid pun buat tak tahu saja. Saya tengok dia sampai dah cukup tua, masa tu umur dia dalam 60 lebih. Bukan tak pergi masjid. Hari tu masjid Kenuri, Kenuri di masjid Kenuri Maulid Nabi. Lepas sembahyang Jumaat tu akan ada ceramah. Jadi pagi-pagi kita masak ramai-ramai kat masjid, masak-masak semua. Lepas tu pukul 11.30 12 bakat balik mandi pakai baju lain nak sembahyang, datang ke masjid. Dia tak balik, dia tunggu saja. Kata tak sembahyang lah. Dia kata kamu sembahyang lah, kau semua sembahyang, nanti ayam masuk dalam kawah. Ayam masuk dalam kawah. Maksudnya dia menjaga yang dah masak tadi, lauk pauk tadi. Ya, padahal kawah tu dah tutup, ayam mana nak masuk kan. Lagipun ayam nak pergi dekat tadi panas. Tapi bayangkan duduk di masjid, di tengah masjid, duduk dengar buat tak tahu gitu saja, dia tak sembahyang. Inilah kita takut jadi macam itu. Saya dah jumpa seorang macam tu, cukup lah. Hatinya dah tertutup, hati tertutup. Dia nak buka balik payah, nak buka balik kena bertobat sungguh-sungguh kepada Tuhan. Jadi saya nasihatkanlah kawan-kawan semua yang mana ada, jadi tolonglah jangan tinggal Jumaat ya. Sebab akibat dia berpanjangan sampai tua, sampai mati. Itu bukan berdosa tu berdosa satu hal. Terpatri hati dia tu. Terpatri hati, payah nak buka balik.
itulah akibatnya. Itu dia yang boleh kita kongsikan Ustaz, menjadi pengajaran lah pada pendengar-pendengar di luar sana, insya-Allah. Okey Ustaz, kita akan kongsikan lagi tentang syarat sah Jumaat. Tadi syarat wajib Jumaat, sebentar nanti kita akan kongsi tentang syarat-syarat sah Jumaat. Tapi Ustaz, kita berhenti rehat seketika lah. Boleh, insya-Allah. Okey, dan untuk anda di luar sana jangan ke mana-mana, kena terus setia mendengarkan kami di iRadio UUM, merentasi minda anda. Terima kasih kerana masih lagi bersama dengan kami dalam segmen Fiqh Ibadat. Segmen ini adalah berdasarkan kepada modul ABSB 3103 dan hari ini topiknya tentang solat Jumaat. Memang bertepatan dengan setiap hari Jumaat. Okey Ustaz, mungkin Ustaz boleh kongsikan tentang tadi berkenaan dengan syarat-syarat wajib Jumaat. Jadi mungkin sekarang ni syarat-syarat sah Jumaat. Silakan. Terima kasih. Tuan-tuan dan puan-puan, kita dah tahu bahawasanya Jumaat ni wajib. Syarat dia pun yang wajib tu ialah tahu lelaki, perempuan tak wajib, ada orang yang berakal, orang gila tak wajib, orang yang balik, kanak-kanak tak wajib. Jadi orang yang tidak uzur, kalau yang uzur tak wajib lah. Kemudian orang yang berada di tempat tertentu, dia mustautin. Sekarang kita tengok syarat sah pula. Dah wajib, jadi kalau tak kena gaya buat, tak sah juga. Tak sah pula. Macam mana syarat sahnya? Yang pertama, Jumaat tu didirikan di kampung. Di kampung tempat orang mustautin. Jadi kalau Jumaat tu dirikan bukan di kampung, misalnya atas kapal. Biasa cerita dulu orang pergi haji dengan kapal tu, dia atas kapal tu boleh sembahyang Jumaat pun luas, tetapi tak sembahyang Jumaat sebab Jumaat hanya orang yang bermustautin. Baik, kalau tidak ada orang mustautin macam mana? Satu tempat katalah, satu tempat tu orang datang saja. Katakan kita kata Putrajaya kan dah ada masjid kan. Katalah Putrajaya tu satu tempat pejabat orang kerja aja. Orang duduk semua 20 batu jauh daripada situ. Jadi sembahyang di mana? Kalau ikut mazhab Syafi'i, dia tak boleh sembahyang situ sebab dia bukan mustautin situ. Dia mustautin di sini. Tempat kerja saja. Tapi tempat kerja kena ada kemudahan. Surau. Dia mustautin di sini tetapi tempat tu tak jauh. Tak apalah. Yang tak boleh tu dia dah keluar dari tempat dia. Dia bukan duduk, dia berjalan, dia musafir. Maka tak payahlah kita musafir ramai-ramai tu, dalam 40 orang boleh sembahyang Jumaat, kita sembahyang Jumaat. Tak payah. Tak payah rajin-rajin lah. Terrajin lah pula. Tak payah. Terlebih rajin. Tak payah ya. Kemudian didirikan dalam waktu zuhur. Ni ikut mazhab Syafi'i lah. Mazhab Syafi'i ni kita sembahyang Jumaat mesti dalam waktu zuhur sebab dia menggantikan zuhur. Jangan awal sangat pukul 11 belum zuhur lagi. Atau dah pukul 5 dah betul asar. Tak boleh. Tapi dalam mazhab lain boleh. Mazhab Hanafi dia boleh sembahyang pagi dah boleh dah. Pukul 9 10 dah boleh sebab asalkan hari Jumaat je. Asalkan hari Jumaat. Itu biasanya sebab tu di luar negeri. Jangan terkejutlah kalau ada pula solat Jumaat tu pagi-pagi pula dah ada ya. Macam student kita di Amerika, dia kalau nak sembahyang Jumaat tak sempat belajar sebab time dia sekolah. Dia sembahyang awal. Pukul 10 sembahyang Jumaat lah. Pukul 11 pergi masuk kelas sampai petang. Jadi itu dia kena ikut mazhab lain. Mazhab Syafi'i mesti lakukan dalam waktu zuhur. Kemudian Jumaat dia pula kena sembahyang berjamaah. Janganlah nak sembahyang seorang pula Ustaz ya. Jumaat tu pula mesti 40 orang. 40 orang dalam mazhab Syafi'i. 40 orang. Mazhab lain Hanafi 3 orang dah boleh. Jadi sembahyangnya mesti berjamaah, seorang-seorang tak boleh. Dan dalam mazhab Syafi'i berjamaah di masjid di sebuah kampung yang melebihi 40 orang ke atas. Tapi di mazhab lain dia tak mesti 40. Misalnya dalam mazhab Hanafi lah, dia 3 orang dah boleh Jumaat. Sebab tu kita tengok di luar negeri, duduk jauh dari masjid. Yang dekat-dekat bandar besar tu ada masjid. Yang malah jauh-jauh tak ada masjid. Habis nak bayang macam mana? Jadi budak-budak Melayu kita ni dia kita panggil apa? Dia pandai lah. Jadi dia sewa sebuah rumah. Jadikan rumah tu masjid. Jadi hari Jumaat sembahyang situ. Jadi sembahyang bukan ada 40 orang.
15 orang 20 orang pun ada sembahyang. Ya boleh lah. Sembahyang. Sebab kita duduk di luar negeri, kita tak ikut mazhab Syafi'i. Kita ikut mazhab lain tu lebih mudah lagi lah. Macam buat jemaah ni, kalau ikut mazhab Syafi'i 5 tahun kita belajar luar negeri, 5 tahun tak sembahyang jemaat. Jadi rugilah juga. Sebab dia wajib. Jadi tak apa, boleh sembahyang jemaat, kita ikut mazhab lain. Tapi kena mengajilah sikit, kena tahulah. Kena tahu tentang kebolehannya itu. Jadi walaupun 15 orang boleh dirikan jemaat. Sama juga saya tengok kawan-kawan yang bekerja di Sabah ya. Bukan di Pekan Sabah tu. Jauh di pedalaman lah. Pulau-pulau tu macam Pulau Bombom rumah tu. Orang ada 20 orang. Yang kawan saya ada pilih guru agama. Yang tak duduk sana kena sembahyang jemaat. 20 orang pun sembahyang. Kalau tak sembahyang 20 orang tak sembahyang, bilalah orang tu nak tahu sembahyang jemaat. Semua hidup dia duduk 20 orang saja bila nak tahu jemaat. Buat juga jemaat. Salah ni mazhab Syafi'i. Kita ikut mazhab lain lah. Ya, supaya untuk memudahkan nak mendidikkan orang tu, bagi tahu kita inilah awal macam ni sembahyang jemaat. Macam ni jemaat. Itu maknanya kita kena belajar banyak mazhab. Satu mazhab saja dan beberapa tempat tak berkenal lah. Macam buat jemaat ni. Okey, dan dia mesti berjemaah tu mesti 40 orang ikut mazhab Syafi'i. Tapi tempat-tempat berdalaman mana ada 40 orang. Tak ada 40 orang pun boleh dia adakan jemaat mengikut mazhab lain. Supaya kita dapat latihkan orang Islam ni tahu bahawa hari jemaat ni ini sembahyang berjemaah ramai-ramai. Okey, selain daripada itu, sembahyang jemaah juga tidak boleh ada 2 masjid dalam satu kampung. Zaman dululah, ini fatwa lama. Fatwa lama tidak boleh ada 2 jemaat dalam satu kampung. Kenapa tak boleh? Dalam mazhab Syafi'i tak boleh ada 2 jemaat. Kalau ada 2 jemaat, mana orang bergaduh, kampung tu bergaduh. Sepatutnya satu kampung satu jemaat. Kenapa satu kampung nak buat 2 jemaat? Mesti orang tu orang bergaduh. Kita jangan bergaduh. Kalau dah ramai sangat, kita buat masjid besar. Buat masjid besar tak cukup juga. Kampung tu boleh belah 2. Mungkin nama kampung-kampung yang lain. Tapi jangan dalam satu kampung ada 2 pula. Jadi 2 jemaat dekat ni, kalau ikut kita kuning dalam mazhab Syafi'i, dia kata kalau azan masjid ni dengar tak boleh. Tak boleh. Maksudnya dekatlah tu. Dekat tu. Dia kena gabungkan dua sekali. Itulah maknanya elok-eloknya satu tempat satu kampung. Satu kampung satu masjid. Salat. Macam kita di Kuala Lumpur cuba tengok. Masjid Negara, Masjid Jamek, Masjid India dekat-dekat. Kalau ikut mazhab Syafi'i tak boleh dekat-dekat. Tapi keperluan sebab untuk menampung ramainya. Ya, 3 masjid yang ada ni pun tidak cukup. Melimpah. Ya, Masjid Negara tu sampai atas lantai bawah ada. Jadi atau sebahagiannya pergi Masjid Jamek, sebahagian pergi Masjid India. Masjid Jamek dengan Masjid India tu dengar pun suara. Itu pun penuh juga. Tak apa, sebab keperluan. Ya, keperluan. Walaupun hukum ada, tapi keperluan kita boleh ikut mazhab yang lain. Kita tak strict pada mazhab Syafi'i, ikut mazhab yang lain. Kemudian satu lagi dalam sembahyang jemaat ni berbeza dengan sembahyang yang lain ialah kerana dia ada khutbah. Khutbah inilah uniknya. Uniknya dipanggil 2 khutbah. 2 khutbah maksudnya dia berkhutbah sekejap, duduk, lepas tu bangkit sekali lagi khutbah. Itu panggil 2 khutbah. Jadi tujuan khutbah ni ialah nak memberi pengetahuan, beri ilmu kepada orang lelaki. Sebab tu orang lelaki wajib sembahyang jemaat. Seminggu sekali, malas kata malas pun dia akan dengar kuliah daripada member masjid. Dia balik tu dia boleh ceritalah isi kuliah tu kepada anak isterinya. Itu kewajipan kata orang lelaki, dia kena ada ilmu. Jadi ada ilmu nak mengaji, tak ada masa, tak ada kerti apa semua. Tak kerti tak apa. Dengarlah. Hari Jumaat pergi masjid dengar khutbah. Sebab tu khutbah Jumaat ni dia kena ada ciri-ciri pendidikan, ciri-ciri ilmu. Kalau tidak tak sempurna. Jadi kena bagi ilmu, bagi pendidikan supaya apa yang diberi dalam khutbah tu orang ni balik boleh cerita ke anak isteri dia. Itu namanya khutbah. Kalau khutbah tu umum sangat tak tahu apa, yang dengar apa tak faham, jadi tak sempurna, tak sampai matlamatnya. Pergi ke masjid dengan khutbah tu untuk mendengar kuliah mingguan daripada imam kampung itu. Jadi imam ni kena pandai buat khutbah supaya apa yang sampaikan tu kena pada masyarakat itu. Kalau masyarakat ni tak menjaga kebersihan, dia bercakap pasal kebersihan. Orang Islam kena jaga kebersihan, jangan buang sampah mata tempat.
Tu khutbah mengajar. Kalau lah dalam masyarakat tu tak belajar, anak-anak biar semua tak belajar, dia akan bercakap tentang kepentingan pelajaran. Orang Islam kena belajar, tak belajar orang lain akan bodoh akan ditindas. Itu peranan khutbah. Sebab itu orang lelaki pergi dengar, dia balik dia akan cerita kepada orang lain, kepada anak isteri dia. Habis kalau orang perempuan nak pergi dengar boleh tak? Boleh. Tapi ada syaratnya. Yang pertama, masjid tu muat untuk orang lelaki dan orang perempuan. Kalau masjid dah penuh orang perempuan nak pergi duduk tengah panas pula buat apa? Yang keduanya, tak timbul fitnah. Fitnah tu maksudnya kalau pergi bercampur aduk duduk apa sama, tak boleh lah. Macam di Makkah tu dah tak dapat dikawal sebab ramai sangat. Zaman dulu tahun 80-an di Makkah ke Jumaat, kalau orang perempuan pergi dia duduk sebelah, duduk setempat. Sekarang ke Jumaat orang perempuan bercampur aduk dengan orang lelaki. Nak kawal tak boleh, ramai sangat. Tak terkawal sebenarnya. Kemudian tak terkawal. Dia orang ni pula tak ikut perintah, tak ikut peraturan, ikut suka yang nak pergi. Kalau pergi lelaki bini, dua-dua lelaki bini lah dah duduk sembahyang tu. Macam pergi lunch, pergi dinner pula duduk tu. Jadi bercampur-campur lah. Asalnya tak boleh. Tapi dah tak dapat nak kawal nak buat macam mana? Kan? Jadi maknanya orang perempuan nak pergi sembahyang hari Jumaat boleh, tapi tidak timbul fitnah. Macam masjid negara tu orang perempuan di atas nak pergi awal. Naik awal. Sebab pukul 12.30 orang dah penuh lah. Dia akan sampai sebelum pukul 12. Pergi terus naik tingkat atas. Tu nak belajar. Nak tengok macam mana orang sembahyang Jumaat. Kalau tidak, tak ada pengalaman. Ya. Baik itu tuan-tuan dan puan, di antara syarat sahnya apa dia? Mesti berdirikan di kampung dalam waktu zuhur secara berjamaah sekurang-kurangnya 40 orang. Dan jangan ada 2 jemaat dalam satu kampung tanpa uzur. Kalau ada uzur sebab banyak sangat tak apa. Satu lagi mesti ada khutbah. Yang orang nak baca khutbah tu dipilih orang yang lebih baik daripada ramai-ramai tu. Sebab khutbah tu nak nasihatkan orang lain. Jadi dia tu dah baik daripada orang lain, dia nasihatkan orang lain. Dan dia sampaikan ilmunya tu lebih daripada orang lain, maka dia sampai kepada orang lain. Itulah di antara syarat-syaratnya. Okey, itu dia penerangan yang panjang lebar daripada Ustaz Yusof pada hari ini, menutup tirai kita Ustaz dengan syarat-syarat salat Jumaat. InsyaAllah Ustaz pada minggu hadapan dengan tajuk yang lebih menarik lagi, InsyaAllah Jumaat juga sama. Jumaat juga. Okey, terima kasih kepada Ustaz kerana sudah dikonti kami pada hari ini. Dan untuk anda semua di luar sana, kena terus setia mendengarkan kami sehingga jam 5 petang nanti. Banyak segmen yang menarik menanti anda selepas ini. InsyaAllah kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Assalamualaikum.